Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Datuk Salwa binti Abdul Hamid dengan perkongsian saya pada hari ini tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan dam. Apakah itu dam? Dam dari segi bahasa bermaksud darah, manakala dari segi syarak ia bermaksud ibadat gantian yang merupakan binatang al-an'am yang disembelih seperti unta, lembu, kambing atau kibas atau gantiannya daripada makanan di tanah haram atau puasa yang dikenakan ke atas mereka yang mengerjakan haji atau umrah atas sebab-sebab tertentu. Dalam Al-Quran terdapat dalil disyariatkan dam iaitu pada surah Al-Baqarah ayat 196. Terdapat beberapa sebab diwajibkan dam ke atas orang yang mengerjakan haji atau umrah, iaitu meninggalkan perkara wajib haji atau umrah, melakukan perkara-perkara yang dilarang di dalam ihram, melanggar nazar, membuat haji tamatuk atau kiran, meninggalkan tawaf wada' tanpa keuzuran, lupa wukuf di Arafah setelah berniat ihram, dan terakhir, berlaku ihsar bagi orang yang telah berniat ihram, iaitu terhalang daripada menyempurnakan wukuf di Arafah, tawaf atau sa'i dengan sebab ketakutan daripada musuh, penyakit dan sebagainya. Mari kita lihat pula apakah jenis-jenis dam yang akan dikenakan ke atas jemaah haji dan umrah. Terdapat 4 jenis dam iaitu dam tertib ta'dil, dam tertib takdir, dam tahyir ta'dil dan dam tahyir takdir. Ada 4 perkataan yang kita perlu fahami artinya dahulu iaitu erti tertib, tahyir, ta'dil dan takdir. Maksud tertib ialah melaksanakan dam mengikut turutan dam yang telah ditetapkan. Jika tidak mampu, barulah melakukan dam yang berikutnya yang telah ditetapkan. Erti tahyir pula adalah boleh pilih salah satu daripada dam yang telah ditetapkan. Perkataan yang akan digunakan bagi tertib adalah jika tidak mampu. Manakala tahyir, oleh sebab dia boleh pilih salah satu, perkataan yang digunakan adalah atau. Ta'dil pula artinya dam yang sebandingan atau dam yang mempunyai nilai yang sama. Takdir pula kadar dam yang telah ditetapkan oleh syarak. Baik, saya akan terangkan sebab-sebab dikenakan dam bagi 4 jenis dam yang telah diterangkan tadi. Jika kita lihat pada rajah, dam terbahagi kepada 2 iaitu dam tertib dan dam tahyir. Tertib seperti saya sebut tadi adalah maksudnya mengikut urutan. Tahyir boleh pilih. Kata kunci bagi tertib, perkataan yang kita akan selalu sebut adalah jika tidak mampu. Manakala bagi tahyir, perkataannya atau. Tertib pula terbahagi kepada 2 iaitu ta'dil dan takdir. Begitu juga dengan tahyir, terbahagi kepada 2 iaitu ta'dil dan takdir. Ta'dil maksudnya nilai atau dam yang sebandingan. Takdir pula kadarnya telah ditetapkan. Bagi dam tertib ta'dil, sebab dikenakan dam adalah perkara yang merosakkan ibadat haji dan umrah, iaitu persetubuhan. Bagi dam tertib takdir, sebab dikenakan dam adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan haji. Bagi dam tahyir ta'dil, perkara yang melibatkan alam iaitu menebang pokok dan membunuh haiwan. Dam tahyir takdir pula berkaitan dengan diri seperti memakai wangi-wangian, menutup muka dan menggunting atau mencabut bulu. Baik, mari kita lihat dengan lebih terperinci sebab dan dam yang akan dikenakan bagi keempat-empat jenis dam tersebut. Pertama, bagi dam tertib dan ta'dil, sebab dikenakan adalah persetubuhan semasa dalam ihram, haji dan umrahnya rosak. Tetapi jemaah perlu menyelesaikan baki rukun yang tertinggal. Contohnya, selepas tawaf dia melakukan persetubuhan, maka baki rukun yang akan atau yang perlu diteruskan, dihabiskan ialah sa'i dan bergunting. Wajiblah qada umrahnya dan bagi haji wajib qada haji pada tahun berikutnya. Bagi jenis dam ini hanya suami sahaja yang perlu membayar dam. Dam yang dikenakan adalah menyembelih 1 ekor unta. Jika tidak mampu, menyembelih 1 ekor lembu. Jika tidak mampu, hendaklah menyembelih digantikan dengan 7 ekor kambing. Jika tidak mampu, perlu sedekahkan makanan kepada fakir miskin di tanah haram dengan nilai cupak yang bersamaan dengan 1 ekor unta. Banyak kan? Jika tidak mampu, hendaklah berpuasa sejumlah hari mengikut bilangan cupak makanan yang dapat dibeli dengan nilai 1 ekor unta. Yang kedua adalah dam tertib dan takdir. Sebab dikenakan dam adalah kerana melakukan haji tamatuk atau kiran, berniat ihram selepas nikat, sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja,
lupa wukuf di Arafah, tidak melontar jamrah, tidak mabit di Mina, tidak mabit di Muzdalifah, tidak melakukan tawaf wada tanpa beruzuran. Bagi wanita yang dalam haid atau jemaah yang uzur, tidak wajib melakukan tawaf wada. Dan sebab dikenakan dam adalah kerana melanggar nazar. Dam yang dikenakan ialah menyembelih 1 ekor kambing atau kibash atau 1 daripada 7 bahagian lembu atau unta di tanah haram. Jika tidak mampu, hendaklah dia berpuasa 10 hari, iaitu 3 hari di Mekah dan 7 hari setelah dipulang ke tanah air. Jika tidak mampu, hendaklah dia memberi sedekah sebanyak 10 cupak makanan kepada fakir miskin Mekah. Jika tidak mampu, tertanggunglah di atas jemaahnya. Ketiga adalah dam tahyir ta'dil. Ia adalah berkaitan dengan alam. Sebab dikenakan dam adalah kerana memburu atau membinasakan binatang buruan yang halal dimakan di tanah haram atau di tanah halal semasa dalam ihram atau di tanah haram Mekah semasa tidak berihram. So maksudnya di sini tidak boleh memburu di tanah haram sama ada di dalam ihram ataupun tidak di dalam ihram. Belalang adalah termasuk sebagai binatang buruan. Sebab kedua dikenakan dam adalah kerana memotong, menebang atau mencabut tumbuhan semasa dalam ihram, kecuali yang sudah mati. Dikenakan bagi dam tahyir ta'dil adalah, yang kita tahu ta'dil adalah maksudnya nilaian ataupun dam yang sebandingan. Jadi jika sebab dikenakan dam adalah kerana memburu, jadi dam yang dikenakan adalah menyembelih binatang al-an'am mengikut bandingan binatang yang diburu. Contohnya jika memburu rusa, hendaklah menyembelih lembu. Jika memburu kijang, hendaklah menyembelih kambing. Bagi sebab dam dikenakan kerana memotong atau menebang pokok, dam yang dikenakan adalah mengikut bandingan pokok yang dipotong, ditebang atau dicabut. Jika pokok besar, bandingannya lembu. Jika pokok kecil, bandingannya adalah menyembelih kambing. Atau boleh memilih untuk memberi makan dengan nilai harga binatang bandingan dan dibahagikan kepada fakir miskin di Mekah. Atau berpuasa sejumlah hari mengikut bilangan cupak makanan yang dapat diberi dengan harga binatang yang diburu atau pokok yang ditebang. Nilainya iaitu 1 cupak bersamaan 1 hari puasa. Dam yang terakhir adalah dam tahyir dan takdir. Ia adalah berkaitan dengan dirinya melanggar larangan dalam ihram seperti memakai pakaian yang dilarang dalam ihram, memakai wangi-wangian, memakai minyak di kepala ataupun janggut, memotong atau mengerat kuku, memotong atau mencabut atau menggunting rambut atau bulu di badan, dan terakhir kerana melakukan perkara permulaan persetubuhan. Dam yang akan dikenakan adalah boleh memilih sama ada untuk menyembelih 1 ekor kambing atau kibash di tanah haram atau bersedekah kepada 6 orang fakir miskin sebanyak 2 cupak makanan bagi tiap-tiap seorang, iaitu lebih kurang 60 riyal, atau berpuasa selama 3 hari. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah dan segala kekurangan itu datangnya dari kelemahan saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.